أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang pertama, alhamdulillah, sama-sama itu kita melapangkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang mulia ini, malam yang penuh barakah, apatah lagi kita berada itu di bulan Hijrah. Kalau ikut bulan itu, bulan Rajab ini bulan yang ketujuh daripada bulan Hijrah. Maksudnya Muharram, Safar, Muharram tu bulan 1. Kita hari ni kata apa ni, Januari, Februari payah sebut. Dah bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Dah sekarang ni Februari bulan 2 tu kata dah. Itu tahun Masihi. Tetapi kalau orang Arab di antaranya dia kata Syahru Ats-Tsani, iaitu bulan yang kedua. Ini direkah macam kita juga. Jadi kita sekarang ni berada di bulan Rajab sekarang ni. Bulan yang ke-7. Pasal apa? Ramadan bulan yang ke-9 daripada bulan Hijri. Syawal bulan yang ke-10. Kemudian Zulkaidah yang ke-11, Zulhijjah iaitu bulan yang ke-12. Artinya sini terlihat banyak hadis Nabi, kita dengar hadis Nabi, orang bercakap, orang kata di antara itu Nabi baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan sekarang ni doa ini. Hadis sekarang ni dikatakan hadis yang dhaif, tak apalah. Terpenting kita harus berdoa tentang iaitu kemuliaan 3 bulan ini. Ataupun terlihat nak menunjuk kepada kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nak bertemu itu dengan bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, pertemukan kami, sampaikan kami itu bulan Ramadan. Jadi sini tu makluman sini terlihat di mana apabila bulan Rajab sini ada keistimewaan dia, kebesaran dia. Contoh dia kata di bulan Sya'ban ada kemuncak dia, iaitu kata malam nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan malam Qadar, ini contoh. Tetapi bulan Rajab ni, sekarang ni bulan Rajab hari ni kata silap 12 Rajab lah kita ni, iaitu kebesaran dia, keagungan dia pada 27 Rajab. Ini kila lah yang maksudnya itu 27 Rajab, bulan dikatakan itu malam Isra' dan Mi'raj. Kita dengar dalam Quran sendiri pun, di antara surah-surah Al-Quran, surah Al-Isra' dimulakan di antaranya Subhanallahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayat. Ini nak beritahu kepada kita kemuncak bulan Rajab ini iaitu malam Isra' dan Mi'raj. Dah apa Ustaz di antaranya?
kisah Isra' Mi'raj ini apa di antara perkara yang paling penting kepada kita semua. Di mana malam tersebut Allah Subhanahu wa taala fardu ke atas Nabi Muhammad dan umat dia pada mulanya itu as-salawatul mafruḍah, sembahyang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Muhammad dan umat dia. Bilangan sembahyang dia itu sebanyak khamsuna marrah. Khamsuna marrah iaitu 50 kali sehari semalam asalnya. Terdengar dah, tapi nak cerita sini. Tetapi apabila Nabi Muhammad turun ke langit, maka bertemu Nabi Musa alaihissalam. Mereka ceritanya, Nabi Musa tanya, ya Muhammad, apa yang Allah taklifkan kata kamu, diwajibkan kata kamu dan umat kamu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memfardukan, taklifkan kata aku dan umatku sembahyang 50 kali. Musa kata, Muhammad, umatmu ni kerdil, tak mampu nak laksanakan 50 kali sehari semalam. Umatku ni gagah, tak mampu. Maka kata Nabi Musa, kata ceritanya, ya Muhammad, naik ke semula ke suatu muntaha, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, memohon kepada Allah supaya dikurangkan sembahyang. Bilangan sembahyang 50 tadi, cerita dikatakan 9 kali Nabi naik, dikurangkan 5, 9 kali 45, tinggallah itu 5 waktu sebagaimana kita sembahyang hari ini. Allah, engahnya tidak. Tetapi walaupun 5 waktu, pahala ganjaran kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan 50, bahkan lebih daripada itu lagi. Ini satu rahmat yang Allah beri kepada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita fikirlah, dah kita semayang hari ini, kita tengok kita semayang ini adakah sebagaimana semayang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan sembahyang, waktu semayang yang molek lah. Semayang molek, semayang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama dia kupaskan lagi. Di mana apabila semayang yang rukun 13 tu, tak apalah orang kata 15, tak apalah, itu 13 suhur. Tidak. Dimulakan dia itu dengan takbiratul ihram. Dan ini rukun-rukun dia ni. Kemudian itu waktu timah, dan dikhatamkan, disudar dengan bitaslim, assalamualaikum. Ada 13 rukun sekarang ni. Ulama pun bagilah di mana rukun sembahyang 13 ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Rukun qalbi satu je, iaitu an-niyah, hati kita ni dah. Tetapi nak beritahu kepada kita rukun qauli. Rukun qauli sekarang ni, antara yang pertama sekali iaitu rukun qauli ini bukan doa iftitah, tak, bukan iaitu tahiyat awal. Rukun qauli yang pertama ialah at-takbiratul ihram. Ingat, lepas tu sebut takbir sekarang ni, ingat takbiratul ihram ni kena sebut betul-betul. Kita dengar di antaranya main Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak? Patutnya bukan Allah, bukan Allah. Hamzah di atas bukan O ni T-O, kopi O. Tidak? Tapi kan dah belajar gitulah, tengok Allahu Akbar, Allah. Bagaimana Allah nak terima sembahyang kita? Allahu Akbar. Ada juga di antaranya takbiratul ihram ni Allahu Akbar. Allah, ini berat nandang lagi ni. Kita ada tu imam kita sana ni ajar Quran mari betul sana. Ni dah contoh. Ni contoh. Kalau kita ni sebut salah, ada kali mengubahkan makna. Contohnya kita dalam Fatihah ni, kadang rukun qauli yang kedua ialah Al-Fatihah. Sini di antara kelemahan kita hari ini, nak beza di antara
Ain dengan hamzah, alami dengan alamin. Itu bukan mana? Alami mana sekalian alam. Kalau alami ini azab yang amat, azabun alim. Ada dengar dan alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, mengubahkan mana? Contoh, tidak terdakai rukun semayan. Rukun semayan yang kedua qali ialah al-Fatihah. Kemudian lagi diterdengar di antaranya main iyyaka. Sedangkan at-tahiyyat tu ada tasdid. Iyyaka. Kalau iyyaka bermakna dau asy-syamsi, cahaya matahari. Ini syirik kepada engkau, di mana kami sembah cahaya matahari. Dan kepada cahaya matahari kami minta pertolongan. Ini syirik. Ini contoh mengubahkan makna tadi. Allah, patutlah kita Allah kena belajar ni. Rukun qauli ni kena belajar. Rukun fi'li pun kena belajar juga. Cuma kita hari ni tahiyat juga di antara dan tahiyat. Kita rukun tahiyat akhir itu rukun daripada semayang kita. Kita dah main di antara rukun bacaan tahiyat. Dah asyhadu an la ilaha illallah. Dah main asyhadu. Ini banyak. Ya, asyhadu. Ini contoh. Patutnya asyhadu. Kalau belajar shin tu dia adalah di antaranya sukun mati. Ini contoh. Dah. Kemudian kita belajar gunnah Muhammadun, bukan Muhammad. Ini contoh. Ini kita fikir. Sempena bulan bulan Rajab ni, bulan semayan. Allah fardukan semayan ke atas kita. Patut kita kena tajdidkan bacaan-bacaan yang rukun dalam semayang kita. Kemudian yang akhir sekali di antara itu rukun semayang ialah at-taslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling kurangnya Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum dengan nun pula. Contoh. Ini rukun. Jadi kita pakailah. Saya belajar dah ustaz dulu. Saya belajar dah. Masa sekolah rendah dulu. Masa darjah 3, umur 9 tahun. Darjah 4, umur 10 tahun. Dah. Dia ni berapa tahun dah ni? Saya dah masuk 60 tahun dah ni. Dah. Jadi bayangkanlah kalau kita kata sekolah, kasus sekolah kita masa kita sekolah dulu, rendah dulu. Dah baju kita dia pakai dah dia ni. Dah. Dia fikir kita dia pakai dah. Maksudnya kita hari ni kita kena sentiasa itu tajdid, membaharui bacaan-bacaan kita. Pasal apa? Tengok di mana sahnya sembahyang kita, apa rukun sempurna, rukun sembahyang itu sempurna kita lakukan. Ini sempurna bulan ni kita pakai-pakailah di antaranya kita memperbaharui sembahyang kita. Moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua insya-Allah. Dan pada malam ini tersambung pengajian kita dari kitab Mustikah Hadis beriman kepada hari akhirat. Dan pada bulan lepas kita dengar dah di antara kitab ini muka surat iaitu 306 didengar diterangkan adab dan tata tertib melawat orang sakit ataupun orang yang hampir kepada mati ataupun yang sudah mati. Ada adab dia. Ada adab dia. Adab ini ia beza adabun dengan adat. Kalau kita ni adab orang Melayu ni. Nah, adab orang Melayu. Tu kita buat gini lah. Contoh. Tidak, tapi adab tak lain tak bukan datang daripada Quran dan datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita. Hari ni di antara ramai di kalangan kita hari ni pergi ziarah saudara-saudara kita yang sakit sebenarnya. Dah tahu waktu mana dia pergi. Dah tahu waktu mana. Kemudian sembang pun hebat juga di antaranya. Dan juga kita lihat Allah lamanya duduk.
Ini bukan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Antara kita lihat pada malam ini, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala minas sunnati takhfiful julusi wa qillatu dakhabi fil iyadati qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kathura laghatuhum wa ikhtilafuhum kumu anni Ruzain kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ajar ada ni. Yang pertama an Ibnu Abbas. Ini siapa dia Ibnu Abbas ni? An Ibnu Abbas ini adalah Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ialah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas itu ialah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara bapa saudara Nabi yang beriman kepada Allah, antara itu Sayyidina Hamzah dan juga itu Al-Abbas, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dah beriman. Boleh ingat beza dia tak? Walaupun pak saudara Nabi, sayang kepada Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak cerita sini, yang mendengar hadis kita baca tadi itu adalah sepupu Nabi. Dan untuk makluman di mana Abdullah bin Abbas ini dia lahir itu 3 tahun selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi hijrah baru lahir Abdullah bin Abbas. Dia masih muda lagi dia. Dan nak ceritanya, dan Nabi mentahnikan, orang kata belah mulut lah budak-budak. Tak, nak ceritanya makan waktu mungkin ada tahni itu iaitu kita kata belah mulut baby budak sekarang ni. Nabi belah mulut kepada itu Abdullah bin Abbas, dan Nabi berdoa kepada Abbas ini, Ibnu Abdullah bin Abbas ini, antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wahdihi siratakal mustaqim. Ini doa Nabi. Jadi hari ini, antaranya kita hari ini kalau tetahni anak kita ke siapa-siapa ke, baca doa ini. Ini sunnah Nabi. Nabi baca doa kepada Abdullah bin Abbas, dan hasil daripada bacaan doa tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Abdullah bin Abbas ini seorang yang alim dalam bidang tafsir, dalam ilmu fiqh, alim dan dia pakai rojok zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun dia masih muda lagi. Ini hebatnya. Dah, nak cerita kepada kita, ini kehebatan yang ada pada itu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, dan dia sentiasa jadi itu pembantu khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia budak duduk bersama Nabi, dengar nasihat Nabi, dengar ayat Quran, dia hafal Quran, kemudian lagi hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia salah seorang daripada itu perawi hadis yang kita baca pada malam ini. Di mana Abu Abbas dengar sendiri Nabi kata apa ni, dalam adab kita menziarahi orang sakit, supaya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ziarah sakit, jaga adab-adab dia. Hari ni banyak hari ni kita dalam adab dalam majlis ilmu, adab dalam majlis ilmu, di mana kita tak boleh di antara itu kita bercakap, buat kuliah sana, kuliah di belakang sana, ada 2 orang, 3 orang ke, jangan. Pasal apa? Di antara terlihat dalam jalur ilmu ni tidak disunatkan kita beri salam masuk orang mengajar, Assalamualaikum, contoh. Jadi tak sunatkan. Ini contoh adab. Dah, jaganya adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata bahawa raddus salam, jawab salam lah wajib kata kita. Tapi ada masa-masa tak perlu kita ni beri salam.
Ini yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Saya pun di kuliah mana-mana pun Allah dia hantar peringatan. Ada kadang tak tahu sekarang ni, itulah ustaz duk ngajar depan, dia pun dah ceramah belakang pula, sarah belakang pula. Ini sedangkan tolong ingat dalam juli ilmu ni di mana malaikat rahmat berdoa kepada talibul ilmi, kepada orang yang belajar, besarnya majlis ini. Maka terdapat tidak ada adab-adab dia. Dan pada mana ini kita nak beritahu bahawa adab kita menziarah sakit. Saya dah beritahu perawi hadis tadi apa di antara Nabi sallallahu alaihi beritahu kepada itu. Kita semua di antara dia kata apa, minas sunnati, di antara adab peraturan dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah orang sakit. Apa yang pertama sekali, takhfiful julus, iaitu memendekkan masa duduk kita. Kita ziarah orang sakit sekarang ni, kita dengar dah sebelum ni, antaranya kita baca doa untuk dia, Allahumma shfika, ya Allah sembuhkan penyakit kau ya Allah, syafakallah, sembuhkan penyakit ya Allah, syifaan ajilah, dengan sembuh yang segera ya Allah. Ini doa-doa kita. Kemudian saya dah beritahu kuliah lepas, kita jadi apa di antaranya, baca surah Fatihah sebanyak 7 kali. Ini ya, Nabi ajar kepada kita, ulama-ulama ajar kepada kita. Jangan kita sembang, kawan ni sakit sembang apa? Allah. Hari ni kopi berapa ribu ini. Contoh. Kawan tu dah kata apa dah, cakap hak dunia lagi. Ini bukan cara dia. Lepas kita baca doa, baca apa ni ayat Quran ataupun ayat ruqyah ke, lepas tu minta maaf lah. Kita doakan semoga kau ni baik, dengan segera insya-Allah. Kami doakan semua kamu, awak ni, hantar ni sehat, depan ni boleh mari surah, boleh mari sejik. Ini doa kita. Lepas tu baliklah. Tetapi kita hari ni lagi dah atau aitir dah balik lagi. Contoh. Nabi kata apa? Di mana antara adabnya itu takhfifuz ziarah, takhfiful julus. Kita meringankan, memendekkan masa duduk kita. Maklumlah orang sakit ni. Kita datang ni, dan juga kita akan bahawa kita datang dengan ada niat ikhlas. Kita akan tahu ada yang lain lagi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini takhfiful julus, iaitu kita pendekkan duduk kita ataupun tinggal bersama orang sakit. Lepas tadi lah Nabi tahu. Tidak, ini adab Nabi ajar kepada kita supaya tidak membosankan orang sakit kepada kita semua. Ini maklumlah di antara Allah. Apatah lagi di antara yang kita ziarah itu mungkin orang perempuan. Tengok di antaranya, jaga aurah dia. Dan saya sekarang ni sedang berulang ke hospital juga. Allah, pasal apa orang mau duduk hospital? Kan ceritanya, Allah kesiannya. Yang tidak ada ilmu sikit sebanyak, Allah rambut dogo je. Allah di antaranya. Tak mau tengok depan mata. Kena gitulah. Nak tunduk semua kan nanggur orang pula. Nak ceritanya apa salahnya dia atas tudung kepala. Contoh, ini penting kepada kita. Tengok waktu semayang pula, berapa orang semayang, wallahu alam. Kajian-kajian ramai yang tak semayang. Allahu akbar. Ni contoh. Jadi kalau kita hari ni di antaranya semayang lagi ada akal, wajib kita semayang. Lagi ada akal. Tak ada akal nak gana dah, itu bukan tu dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tahu kepada kita ini yang dia ajar. Yang kedua Nabi kata apa? Dan mengurangkan bisin semasa melawat orang sakit. Ini waqillatu saqabi fil iyadah. Iaitu kita kata apa? Jangan kita buat bising ketika menziarahi orang sakit.
Kawan ni Allah. Kita mari dua orang duk sembang ni, cakap ni Allah. Apatah kau cakap dia antaranya dunia Allah. Pakcik ni antaranya rumah ni besar-besar, kereta banyak ni. Dah depan ni nak anak mana tak tahu lah ni, dia cakap gitu. Allah. Ini bukan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Ini ingat, kita jangan cakap benda-benda itu duniawi lagi. Bahkan kita ingat zikrullah, ingat kepada Allah. Lepas tu dia antaranya Nabi ajar kepada kalau ada orang bersifat demikian tadi, mereka lupa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu zikrullah, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu zikrullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya Allah, wahai orang beriman, Allah beritahu kepada kita, uzkurullah, hendaklah kamu menyebut zikir, ingat kepada Allah, zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Allah, kita dengar, ya Allah, ingat aku ni kalau aku jadi macam dia ni apa, di antara Allah, selamatkan aku ya Allah, afiatkan aku ya Allah, sembuhkan penyakit dia ya Allah, dia ni orang baik ya Allah, jangan cerita keburukan tentang orang sakit tadi. Ini. Dan juga Nabi kata kalau ada orang cakap lara tadi, dia antaranya wasaballahi bukratan wa asila, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah pagi dan siang, dia antara. Ini cara dia. Kita dengar orang sifat demikian, kita kata kita apa ini menasihat budak endah, dah dengar tadi, maka kita baca ayat tadi supaya Allah beri hidayah kepada dia. Ini. Jadi nak beritahu kepada kita, Nabi ajar. Hari ini dia antaranya panduan yang paling baik, panduan Nabi lah. Jangan ikut pada otak kita. Tak, otak kita ni terbatas. Walaupun yang terbaik dah. Tak, bukan cara dia. Bukan cara dia. Nabi kata, waqillatus saqabi fil iyadah, di mana itu ukurankan bisin semasa itu melawat orang sakit. Nabi ajar kepada kita. Dan Ibn Abbas berkata lagi, ayat hadis tadi, waqala Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku ketika Nabi sakit ini, lamma kathra laghatuhum wa ikhtilabuhum qumu anni, di mana ketika Nabi sakit, kata Abdullah bin Abbas tadi, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ketika sahabat-sahabatnya banyak membuat bising. Banyak buat bising, Nabi ni sakit, dan berselisih pendapat semasa mereka melawat baginda yang sedang gering dan sakit. Nabi kata apa? Qumu anni. Qumu anni maksudnya bangunlah kamu sekalian dan tinggalkan daku. Nabi kata ni dah, Nabi sendiri pun sahabat-sahabat dah dengar ajaran Nabi. Kamu dah ada kali dia antara ini jadi panduan kepada kita semua. Sahabat-sahabat ni dah macam kita dah, tetapi dah tahu bising depan Nabi ketika Nabi sakit. Nabi kata qumu anni, adalah kamu sekalian bangun belaka dan tinggallah aku bersendirian. Nabi kata. Jadi maksud sini bahawa Nabi larang kepada kita, orang yang ada ilmu, orang ada agama, Nabi larang kepada kita jangan sekali-kali kita buat bising ketika kita menziarahi orang sakit. Allah ini kau ingat dia antara kalau sebelum Covid dah antaranya masuk saja bulan puasa, maka dengarlah mercung sana sini dan macam-macam lagi. Yang hebat lagi di antaranya, masuk je hok liku-liku tu, malam raya tu bakal bagus mercung pom. Bagaimana jiran kita yang sakit, sedangkan Nabi kata di antara apa dia, min sa'adatil muslim, di antara itu muslim yang bahagia, dia dapat al-jarus soleh, iaitu jiran yang baik. Dia jaga di antara hak-hak jiran dia.
Kalau kita bakal mengecung sekarang ni, kalau ada orang tua, orang sakit, orang tua sakit ni pukul 10 malam, 11 malam tidur dah, bakal ngecung pukul 12 malam dah. Setok kita bukan ngecung macam tidak, bapak ngecung kata tidak. Allahu Akbar. Ini di antara kita menyakiti jiran kita, menyakiti jiran kita. Ini contoh. Bukan tempat kita lah nak kita dengar di antaranya. Ini kita patutnya kita wajib kita ni menjaga jiran kita. Apatah kali tahu jiran tu sakit, ini tuak bising tadi, bakal mecung tadi, bukan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar dah tadi, kata Abdullah bin Abbas tadi, apa dia? Kumu anni, bangun belaka, tinggal aku belaka, biar aku bersendirian, jangan buat bising. Ini contoh. Ini pengajaran kepada kita semua. Dan juga di antara kita lihat, walaupun kita tahu di mana hak kita soal Islam kepada soal Islam yang lain, antara itu iyadatul marid, iaitu kita menziarahi orang sakit. Ini hak kita soal Islam, tak ada Islam yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim al muslim sittun. Di mana hadis ini nak beritahu kepada di mana hak soal Islam kata Islam yang lain, soal Islam yang lain, sittun, ada 6 perkara lah ini. 6 perkara. Antara apa dia, idza laki tahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan dia, seorang kawan kita sekarang ni, kenal tak kenal ke, Nabi kata fasallim alaihi, maka beri salam ke atasnya. Kita hari ni orang kenal baru beri salam, orang dah kenal dah beri salam walaupun tepuk bau. Ya, ini payah. Ini payah sebenarnya ni. Nabi kata beri salam kepada saudara kita. Orang bukan Islam haram kita beri salam. Teringat, beri salam sunat, tapi jawab salam wajib ke atas, tidak berdosa kita. Tetapi ada kala salam sekarang ni tak perlu kita jawab. Tak perlu kita jawab. Macam mana Ustaz? Tadi kata bahawa salam wajib jawab. Ada salam tak wajib kita jawab bila? Antara dalam semayam. Di mana teriman sekarang ni lepas baca tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, kita makmum tak perlu jawab Waalaikumsalam. Tak, kita redah sejik. Tak perlu jawab. Tak, pasal pekum sekini ada malaikat yang menjawab salam, nak beritahu kepada yang kita dengar kata salam wajib jawab. Ada tempat tak perlu kita wajib jawab sebenarnya. Dan antara dalam semayang tadi. Ini contoh supaya kita mengerti, tahu adab dia. Di mana hak seorang Islam kepada seorang lain, dalam hadis Nabi kata 6, satu daripadanya itu bila kamu bertemu dengan seorang Islam, maka fasallim alaihi, maka beri salam kepadanya. Orang tua beri kepada budak-budak, orang menaik kenderaan beri salam kepada berjalan kaki. Contoh. Tapi kalau kata orang sibuk sekarang ni, dengan isyarat je. Ini bersandar kepada itu ketika kita tawaf di Baitullahil Haram. Nak kucu tak boleh. Tak, beri salam. Ini kita melambaikan kepada itu Hajar Aswad tadi. Ini contoh. Tak, hari ini nak beri salam, nak jabat salam tak boleh. Tapi kita berjada dia. Ini sebagai isyarat dia. Tak, contoh ada dia. Ini yang pertama. Hak seorang Islam, seorang kata Islam yang lain. Yang kedua di antara wa iza da'aka fa'ajibhu. Ini apabila dia panggil kamu sekarang ni, dijemput kamu sekarang ni, majlis-majlis yang diharuskan oleh syarak kita, fa'ajibhu, maka wajib kita menjawabnya atau wajib kita hadir. Majlis-majlis yang suci daripada perkara-perkara yang haram punya. Berarti selanjutnya kita hari ni, alhamdulillah, tengok di antara ini tak, kalau baca dia keduri ke apa hari ni, dia hasil laki puang, bagus, alhamdulillah tu.
Tak. Tapi kalau orang tidak kurang ilmu sekarang ni, campurlah gaul lelaki, puan, Allahu akbar. Hak puan tu dengan pakaian Allah serbok je. Allah, kuat bau wangi mumeh. Tak, katalah lu mulut kita automatik contoh. Lepas tu kita kalau boleh di antaranya kalau berjela yang campur dengan benda maksiat, maka dah wajib kita hadir. Ini contoh. Lepas tu kita hari ni awak keduri, awak apa hari ni kita nak asingkan di antara lelaki dan perempuan. Malulah kalau pelaga tu pelaga dah macam-macam, kemudian datang fitnah dan macam-macam lagi. Ini asalnya itu Nabi kata fa'ajibhu wa idza da'aka fa'ajibhu. Apa dia jemput kamu sekarang ni, maka wajib kamu hadir. Kecuali kita ada masyarakat telefon dia hari ni, tak maaf saya ada urusan ni maklum. Dah, ini cara dia. Ini hak soal Islam, kata Islam yang lain. Kemudian juga yang ketiga Nabi kata wa izastan sahaka bangsahu. Apabila sekarang saudara kita Islam sekarang ni minta nasihat daripada kita, ustaz, saya ni ustaz, masalah ni ustaz ni macam-macam masalah ustaz, maka kita wajib tolong nasihat dia, bantu dia. Jangan kita kata mu ni Allah bodoh, mu contoh dah kasar sikit lah. dah ngaji tinggi-tinggi bodoh. Nauzubillah, jangan kata itu. Dah, kawan ni susah dah. Dia tipu musibah kat atas diri dia. Dah, saudara anak-anak dia kena COVID ke, dan macam kita kata Allah, mu tak pandai jaga, mu tak pandai banyak, jangan. Kita beri nasihat dan berdoa kepada Allah, dan semoga Allah menyelesaikan. Ini tanggungjawab kita sebagai Islam sebenarnya. Nabi ajar kepada kita molek Islam. Wa iza atasa fahamidallah, apabila dia bersin saja alhamdulillah, kata alhamdulillah, maka pasamithu, kita kata di mana dia bersin tu ni, kata alhamdulillah. Dan kita kata apa? Yarhamukallah, semoga Allah beri rahmat kepada kamu. Allah di antara moleknya dah hubungan orang Islam dengan orang Islam lain. Lalu bersin kelihatan di antara dikata kila sekarang ni, kalau orang tu nak bersin Allah, kalau tahan bersin, seksa. Tak, dikatakan oksigen dah dapat ke otak, macam mana kajian-kajian dia dalam kata apalah, tak dapat sihung tu Allah lega barangnya. Tapi kalau bersin semua dah apa bersin orang kata roh ilal mutashbah, pergi hospital lah dah, kita berdoktor tu bukan bersih biasa tu dah, apatah zaman-zaman COVID ni dah, kalau orang bersin ke sesemua ke, dan tidak digalakkan datang ke masjid ke surau sebenarnya zaman-zaman ni tolong ingat orang sakit ke. Jadi cerita kepada kita adik, kalau dengar suara kita bersin, maka kewajipan kepada kita kata yarhamkallah. Kalau dia bersin, dia diam, kata kul alhamdulillah, kata alhamdulillah. Dah, so kita buat alhamdulillah, mana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia berjaya dapat bersin tadi. Tengok orang payah bersih macam mana orang tu semua, nganga macam ikan nak mati, nganga mulut. Sih kali Allah leganya alhamdulillah. Ya tidak, dia kata yarhamukallah. Itu. Dan yang berikut lagi hak seorang muslim, wa idza marida fa'udhu. Ni kaitan dengan adik kita ni, kita bincang pada malam ini. Wa idza marida, apabila saudara kita sakit, marid sakit, Al-Quran bertemu di antara kalau kita sakit ke apa, kita baca antaranya apa? Wa idza maritu fahuwa yashfi. Al-Quran pun ada kan, wa idza maritu fahuwa yashfi, apabila aku ni sakit, fahuwa yashfi, huwa ni Allah yang menyembuhkan penyakit. Wa idza maritu fahuwa yashfi, maka Allah yang menyembuhkan penyakit. Nak beritahu kepada kita, apa kita dengar kalau kita sakit, fa'udhu, maka dia hantar kau jumpa kita, kena pergi ziarah dia. Kalau jauh, hari ni mudah telefon je, masuk WhatsApp. Dah, ini kewajipan kita. Dan akhir sekali, wa idza mata fa'atba'uhu, apabila dengar saudara kita mati, wajib kata kita soal Islam sekarang ni, fa'atba'uhu kita ni
di antara ziarah dia dan kita bersama-sama itu ketika nak semayang dan juga ketika itu ke kubur bersama-sama jenazah tadi. Ini yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi antara adat-adat lain lagi nak beritahu kepada kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Yang pertama itu, kalau kita nak ziarah kawan kita sakit, siapa-siapa sakit sekarang ni, ikhtiyarul waqti al-munasib liziarah. Ini bahasa Arab. Ikhtiyarul waqti al-munasib. Ikhtiar ni mana kita pilih. Cari masa yang sesuai untuk menziarahi kawan kita. Contohnya kata tak, biasa lepas zuhur orang berehat. Tak. Waktu lepas zuhur orang berehat. Pukul 12 orang makan. Tak. Kita kata dah, di antaranya hari ni aku nak makan Ustaz Soleh ni walaupun sakit. Ni hari tu dah contoh. Tak. Tak sesuai ziarah ketika tengah hari orang makan, waktu makan. Tak. Ataupun ziarah di antara itu pukul 10 malam, 11 malam. Allahu Akbar. Ini kata Allah tak belajar langsung, tak ada ilmu langsung ni tak. Sedangkan Nabi ajar kata di antara apa je, ikhtiyar al-waqtil munasib ziarah. Pilih masa yang sesuai untuk ziarah. Antara kita lihat pukul lepas makan pagi, pukul 9 ke, tak? Lepas solat sunat apa, sunat duha ke, pergi ziarah. Tahu dah, pukul 7, 7.30 makan pagi. Lepas tu kita lihat, di antaranya kita lihat kalau pergi Mekah sebenarnya, kalau pergi Mekah sekarang ni, kalau kita nak pergi tawaf sunat ke apa, selepas sunat duha. Pasal apa orang-orang yang berada di masjid, keluar masjid ni, Masjidil Haram ni, bila? Lepas sembahyang sunat duha, ya, baru mereka ni keluar makan, cari makan. Dan ketika itu ramailah orang ni keluar pergi makan, kita pun orang datang ke dia ni boleh masuk, nampak orang pun kurang ramai sikit. Ini masuk orang ni topik orang Arab. Dia keluar daripada masjid selepas sunat duha. Kata kita hari ni di kampung kita hari ni, waktu hari ni sunat duha hari ni 7.47 masuk waktu duha. Tidak. Nak semayang 2 rakaat, balik kurang semayang 2 rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Sunat duha dia besar. Besar kepada kita, ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebut di antaranya tahun 2018 saya pergi ke itu, ke Aceh kan, ada di tsunami itu kan, tak? Saya bertemu di antaranya seorang tu imam, iaitu namanya Tengku Sulaiman. Dia Tengku ni ustaz sebenarnya. Tak, ustaz. Dia selamat, isteri dia hanyut, hilang, anak-anak dia hanyut. Tanya ustaz, apa di antara amalan kamu? Dia tu imam di masjid. Apa amalan kamu? Dia kata tiap-tiap malam Jumaat dia baca surah Yasin. Malam dia semayang itu sunat tahajud, malam qiyamul lail. Dan sehari di semayang itu sunat apa dia kata itu sunat duha tadi. Ini amalan dia. Dia selamat sekarang ni ketika itu di mana batang sagu yang hanyut tu. Dua atas tu di antara nama dia. Dia tengok di antara seorang hanyut depan mata dia. Isteri dia hilang ke mana, tak temu mana itu dah tonton. Ini amalan dia. Allah besar je. Tidak, nak cerita orang seperti ini nampak pelik daripada orang lain, kena tanya apa di antaranya. Kemudian kita tengok lagi yang perempuan tu dekat apa dia, kapal yang dekat pada rumah tu. Tak, di mana rumah itu tempat orang ngaji Quran. Perempuan tua tu di antara tukang ngajar Quran. Allahu akbar besar. Ini contoh. Dah, amalan kita hari ni, Allah, kita hari ni payah. Dah, nak cerita je. Yang kedua saya dah beritahu tadi, adat kita zaman sakit an yuqaffifal julus. Kita duduk kat orang sakit ini dengan masa yang paling singkat, dengan sikat, jangan lama. Yang berikut lagi an yaghuddal basar. Kalau boleh kita sekarang kita renungkan, kita macam kita sebut sedih. Allah, siangnya mu, jangan dengan celong gitu ke, ataupun jangan dah macam kita benci pada dia. Mana kita merendah, Allah siangmu, dah contoh. Ini contoh orang sedih, dah contoh orang sedih. Dan juga dikata an yuqallila su'al. Kalau boleh yuqallil ini sedikitkan, itu bertanya, bercakap dengan dia. Mu ni kenapa? Berapa lama dah? Sakit apa?
dah begini ni pasa kawan ni nak cakap pun Allah payah, kadang sakit dia contoh ini dia ajar yuqallis soal, jangan sedikitkan tanya soalan. Ini kita lepas tu tanya lagi, dah kuban tu siapa cara mu sakit ni? Dah contoh dah bini mu cara dah bagi makan dah, Allah apa cara dah betulkan cara dia. Ini contoh dah yang dia ajar. Kemudian ayyazarul ihtimam bihi, kalau boleh di antaranya kita menzahirkan kita ni cakna kepada dia. Bagaimana orang cakna? Antaranya duduk dekat dia, gosok kepala dia, rasa muka dia panahnya mudah. Contoh kita ini ambil cakna. Jangan dia antaranya duduk sekilo daripada sakit dia. Duduk tepi yoga ibarat gitulah dah. Itu kan cara dia. Ini kemudian juga di antara itu kita ni yukhallisa lahu fi doa, kita ni ikhlas doa untuk dia. Doa terhadap raja tadi di antaranya syafakallah, Allah yashfika ke dah, baca doa dah, baca Fatihah ke, ikhlas. Bukan di antaranya ada udang sebalik mi goreng. Dah ada itu, jangan gitu. Dah kena faham tu dah. Kemudian laku di antaranya an yuwasi'alahu fil amal, kita naklah kita beri harapan kepada Allah, moga-moga kau ni sihat cepat mungkin, moga-moga Allah beri kesembuhan kepada kamu dah, dan banyak sabar dan tak ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita lihat sini di antaranya kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man ada marida lam jaza fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Nabi kata ini kelebihan orang di ziarah ni. Maksudnya barang siapa menziarah iaitu orang sakit, ibarat ia berada itu fi hurfatil jannah, dia berada itu dalam kebun syurga, sehingga hatta yarji'a, sehinggalah dia balik. Selagi dia bersama dengan orang sakit tadi, seperti berada itu dalam kebun syurga. Allahu akbar. Pasal apa? Nak beritahu kepada kita, kitalah di antara penawar kepada orang sakit tadi. Allahu akbar. Kalau musim lain ni lah, bang siapa kena duduk hospital diwak ke Allah sedihnya dah. Saya alami sendiri ni nak pergi ziarah pun seorang je dah. Baru masa Covid dulu, langsung orang sakit dah pergi ziarah. Kita nak suami ke anak ke, langsung dah pergi ziarah. SOP dia kata dah. Nah hal ni pula ni, dia tanya pakcik umur berapa? Umur 65. Allah tak ada boleh naik 60 ke bawah saja pergi ziarah, walaupun isteri, walaupun anak. Pakcik tu mengadu Allah, pak kata isteri saya baru belah, dah boleh naik hari ni lagi lah dah. Saya pun ada 62 dah. Dia tanya, dia tanya dah umur berapa dah, dia kata lahir tahun 60. You kuat matematik mau dengar lahir tahun 60, lepas tu 62 dah. Dah apa dah, gitulah nak ceritanya. Ini hal ni dah. Jadi kalau orang sakit sekarang ni, kalau ada teman sebelah anak tolong jaga, contohlah dah, ada tolong jaga, alhamdulillah, nak minum beri minum, learning. Jadi kata Allah kau sakit dah, tengok depan gini dia kata contoh dah SOP ni dah. Jadi maksudnya kita hari ni minta berlindung daripada sakit, tak pergi terpaksa pergi. Ini contoh. Moga-moga ni kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah tersambung lagi lah, banyak lagi di antara jadi ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita ni sikit sebanyak kita beramal adab yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selamat kita dunia dan juga selamat kita akhirat insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada yang ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa allimna tawadina siratakal mustaqim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ala tayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.